Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube aku, Hora Hori. Nama aku Hora. Dan kepada yang masih belum klik subscribe, jangan lupa klik subscribe. Dan jangan lupa bagi like kalau anda rasa konten aku ni bermanfaat. So untuk video kali ni sebenarnya aku nak cerita pasal aku nak finalize final part apa yang aku dah buat dekat workstation aku. Aku dah extend sedikit untuk family aku buat PDPR. PDPR pun aku tak tahu stand for what kan. Pembelajaran dalam talian kot. Pembelajaran dalam talian. So untuk video kali ini kita akan ulas satu barang juga yang mana baru sampai tadi. So nak tahu apa, nanti kita teruskan menonton video ini sehingga ke hujung. So untuk video kali ini aku akan ulas dalam bahasa Melayu sebab aku takut akan tersilap pronunciate apa-apa words nanti akan jadi kecaman, nambah ataupun bahan ejekan artis-artis tertentu. So teruskan menonton sehingga ke akhir rancangan. Kita sekarang depan JNT. Tak tahulah macam mana dengan servis teruk. Tengok dalam Google review ramai yang maki abang cawangan ni. Well, dengan JNT yang terpalit dengan kontroversi. So sekarang ni packaging tu tadi kita nyah plastik dulu. Ini dia memory card daripada SanDisk 128 type Ultra grade A1 lah. Sebab memory card ni pun dia ada beberapa grade dia. Dan lepas tu kita ada ni screen protector dengan lens protector. Oops, melekat pula kat glove. Lepas tu kita ada kalau orang dulu panggil benda ni kondom. So DJI ni sebab actually sebenarnya cerita masa yang 3.3 punya sale Shopee tu, aku dah place dah aku punya purchase. Sebab aku ingat aku beli kereta combo lebih kurang murah 100 kot daripada apa yang aku dapat sekarang ni. Tapi disebabkan lepas aku cek balik, rupa-rupanya yang dia offer tu adalah combo bundle. So combo bundle ni dia bagi semua yang ada dekat sini, cuma yang ni je dia akan bagi apa OEM punya. So bukan DJI punya authorized wide lens. Yang ni wide lens dekat sini kita boleh tengok dekat ni kita patut dapat satu DJI punya kamera tu set tu. Dan kita ada wireless punya mic, do it all handle. Yang ni kita punya Bluetooth, wireless. Dan kita ada wide lens dengan kita ada tripod punya base. So benda ni pun kalau kita beli secara basingan memang kita akan rugi balik lah. So sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih lah kepada Syed Al-Idrus sebab recommend benda ni. So aku pun argue jugalah kenapa aku nak beli benda ni kan. Tapi lepas aku buat more research, memang betul lah dia cakap this is the correct, apa orang cakap, pilihan yang terbaik lah untuk proceed dengan kereta combo ni. So kita nyah kotak dulu and then kita buat pandu uji. Kita tolak tepi. Aku harap tak ada masalah lah. So kita try buka. Tak tahu nak buka macam mana. Masa review aku selalu skip nyah kotak. Ok, moment of truth. Ini dia. Tada. Kamera tu sendiri. Kita tengok apa ada dalam ni. Ok. So
So kita ada kamera tu, dan kita ada housing dia. Oh, ini windscreen tu untuk mic tu. Jadi kita dapat apa lagi? Okey, ini wide angle punya lens. Ni ni silica gel. Takkan aku nak ulas silica gel. Okey, ni adapter. Ini untuk ini untuk lightning. Adapter untuk USB-C. Dan kita ada USB cable Type C ya, both Type C. Ini untuk charging purpose lah. Instruction manual. Yalah kot. Okey, ini semua instruction manual apa semua. Do it handle lah. Do it handle ni untuk Wi-Fi connectivity, Bluetooth. So kat situ dia connect dan dia ada clip slot dekat bawah ni, dan dia guna Type C punya connector. Sebab yang ni sebenarnya kita kena cabut ni, yang charger ni. Dan selain pada tu kita ada kita ada tripod punya base. So dah boleh buka. Itu mekanisme dia. Unik juga. Benda ni besi ya. Kukuh juga. Dia sebenarnya dia tak betul-betul rapat lah dekat surface. Dia ada sedikit tilt sikit. So yang ni pula wireless microphone yang kita boleh communicate dengan Do It Handle ni. So kalau macam sekarang aku duk pakai lavalier mic tu kan, so kita boleh pakai yang ni lah. So dia punya range dia boleh pergi lagi jauh. And then yang ni cover, aku tak tahu cover apa. Sebab probably cover yang ni kot. Kalau kita replace nak pakai tripod tu, so nak pakai tripod tu kita kena replace lah kat sini. Tapi aku rasa kalau kita dah pakai Do It All handle ni, tak ada masalah dah kot. So kita susut tu tepi, ada barang dia. So kita try tengok bawa keluar. Sebab tak silap aku dah cakap agak ketat jugalah. Aku bimbang dalam first attempt aku ni aku akan buat masalah dekat benda ni. Harap-harap tak ada. Bismillah. Dengan surface yang agak keras. Aku tak tahu pula dia ada span warna kuning. Sepanjang review aku tengok, adakah aku perlu bawa keluar benda ni ataupun tidak, ataupun biarkan dia stay dekat situ. So dia bagi tahu dah dekat sini, kat situ aku boleh, aku boleh letak aku punya wide angle lens tu. And then dekat sini aku boleh letak connector tu. Selain pada tu aku tak tahu macam mana. Dan ni device lah, ada gimbal. And then ni dia ada cover lens. Cakap apa, kena remove dulu lah benda ni. So yang ke mana-mana aku akan set up dulu, nanti kita akan sambung balik. So ni apa yang lepas aku dah set up tadi, aku dah bawa keluar semua stiker, aku dah pasang lens punya cover. Dan screen protector aku tak tahulah, dia ada sedikit bubble, walaupun aku dah cuba letak elok-elok penuh fingerprint atas tu. Cuma aku rasa aku akan ada masalah dengan silikon cover ni, sebab bila aku cuba pasang controller punya adapter ni, dia seolah-olah dia tak cover habis. Dan aku tak tahu dia, kau nampak sudah ada timbul sikit. Dan aku rasa aku akan bawa keluar benda ni kot. Aku takkan perlukan benda ni masa setup. Ok, kat sini kita ada SIM card. Aku dah masukkan SIM card tu tadi. Ini button record, ini button menu, ini controller. Nanti kalau kita nak control gimbal tu, ini USB Type C untuk charging. Sebabkan satu lagi masalah silikon ni adalah silikon kondom ni ada
problem dia dekat bawah ni, bila kalau aku nak pakai do it all handle tu nanti aku mesti kena bawa keluar. So bagi aku dia tak praktikal lah. Maybe aku kena consider untuk sama ada potong ataupun cuba fikir option lain. So sekarang aku akan bawa keluar, and then okay, dekat cover tu tadi, sebenarnya yang practical cover DJI ni dia bagi kat situ, kita boleh letak. Mula-mula aku agak confused juga buka review itu, dia cakap benda ni ball joint, so boleh gerak. So tadi aku ada agak concern jugalah sebab dia tak rapat dengan cover ni. And then kat situ aku letak adapter. So far aku rasa aku akan bawa keluar lightning je lah kot, sebab aku tak perlukan type C punya adapter tu. Dan kat sini boleh letak lens, aku tak bawa keluar lagi. Lepas tu kat sini kita boleh letak kita punya wireless mic kalau perlu. So kita bawa keluar dulu housing ni, and then baru kita power on. So sekarang aku dah pasang do it all handle ni, dan aku dah pasang controller. So power on. Okay, dekat do it all handle ni kita ada clip. Kalau kita nak bawa keluar, dia sebenarnya problem masih nak bawa keluar yang cover asal tu je lah. Once kita dah pakai do it all handle ni, aku rasa aku tak perlu dah kot nak tukar balik. Kat sini kita ada, aku rasa 3.5mm audio jack, just in case kalau kita tak nak. Walaupun kat sini kita dah ada built in depan satu, dan tepi, tak silap tepi ada kot dia ada 4 rasa built in kamera, tapi tak tahulah macam mana. Dan belakang satu. So kita ada USB charging kat sini, semua dah cukup lengkap. Dan controller dah pasang. Cuma aku perasan material kat sini dia macam baldu lah. Surface ni dia macam baldu ataupun rubber, tak tahulah macam mana. Dan ni ada power, mungkin kalau recording tu dia nak bagi tahu dia dah record ke tak. Dan kita ada macam joystick dekat sini, dan ni di just button lah. So kita power on dulu for the first time. Cuma sebenarnya aku dah power on dia tadi, sebabkan button tu kat tepi masa aku nak cabut kondom tu. So kita just power on je, tengok macam mana. Kondom cak jari. Oh, the first time. Dan kita pilih English. Device not activated, connect to DJI Mimo. So aku rasa aku nak kena install dulu. Aku dah install dah DJI Mimo, dan since aku pun ada satu device untuk rakam. So sekarang tadi kita dah sync modul ni dengan phone. Sebenarnya lepas kita sync dengan phone tu, dia akan bagi kita connect. Tapi for first time memang kita kena connect DJI ni. Aku rasa agak annoyed lah. Before detaching the DJI Pocket do it all handle from pull down this release. Dia nak bagi tahu lah benda ni. So tak perlu pakai dah lah connector ni, ataupun aku pun tak tahulah macam mana kalau lepas ni. So kita boleh, benda ni agak ketat. Problem dia bila kita tekan tu, kita akan tekan power button dia, agak tak praktikal sedikit lah. Power button tu duduk dekat situ, tapi itulah. Kita try on pakai controller, dan kita tengok apa yang ada kat dalam. Tapi aku takkan ulas pasal features yang ada kat dalam ni, sebab aku pun tak berapa mahir, dan aku rasa video ni akan jadi benda yang lama nanti. Walaupun aku dah khatam beberapa video, dan aku rasa tadi aku dah connect dekat DJI Mimo, dan dia still asking lagi not activated connector with. So aku rasa aku akan skip je lah kot, sebab dia dah connect dekat Bluetooth. Okay, kalau tick lock ni kita akan tengok dia punya tu, dia akan gerak. Okay, dia akan gerak beberapa
Dia punya yang ni dia akan maintain dia punya horizontal dah. Baiklah, itu saja kot ulasan berkenaan modul tu secara fizikal. So sebenarnya dalam DJI Pocket 2 ni dia ada 3 features. Aku tak tahu kalau Pocket 1 features yang sama, iaitu dia ada function tilt, FPV dan follow. Cuma yang follow tu dia ada problem sedikit. Kalau tengok YouTubers yang dah update, sebab device ni launch beberapa bulan yang lepas. So dia dah ada kat pasaran lama, diorang dah test. So follow dia tu ada problem dan diorang harapkan updated version dekat firmware lah. Sebab pagi tadi ada satu updated version dekat firmware. Dia even update aku punya mic ni, sebab masa aku tengah recording tu, and then aku idle kejap, dia cakap dia tengah update mic ni, and then dia fix several bugs yang observe pada masa mula-mula release dululah. So far kalau tengok kat sini aku pakai DJI Mimo app. Sekarang aku connect pakai wireless, tapi problem dia kalau shoot indoor, sebab bila kita nak online editing, maksudnya kita capture terus online, problem dia kita kena disconnect dulu, sebab dia wireless tu in between phone dengan modul. Tapi problem dia kita perlukan data. Kalau dalam bangunan memang problem lah, sebab coverage tu akan jadi satu masalah. Tapi kalau untuk outdoor aku rasa tak ada masalah kot. Cuma aku perasan sekarang aku kena biasakan diri untuk tengok lens je lah, sebab sebelum ni aku tengok phone. Tapi cuma aku harap benda ni bukan satu distraction. Lebih kurang sekarang, lebih kurang 1 petang, ini adalah aku tak buka apa-apa lampu. Ini adalah lighting, memang direct lighting daripada matahari yang masuk kat rumah aku. Sebab sekarang aku buat shooting ni dekat ruang tamu. So memang ini adalah hasil dia lah. So ada beberapa masalah yang aku found out. Salah satu dia, modul ni cepat panas. Tapi so far kalau aku tengok berbanding review compare dengan Mi punya Fimi tu, ada problem dekat dia punya motor gimbal tu. Yang ni walaupun panas, so far dia tak pernah trigger lagi lah warning ke apa. Dia still boleh guna. And then another problem is yang aku hadapi adalah masa transfer. Masa transfer tu bila kita nak transfer pakai wireless, dia kata apa, dia tak boleh transfer dalam resolution 4K. Aku record pakai 4K, dia terpaksa downgrade transcode lah. Dia panggil jadi 1080p. Sebab aku pun tak tahu kenapa dia cakap phone aku tak support model tu. Tapi bila aku source dekat Google, dia cakap still boleh pakai sebenarnya, dengan syarat guna memory card lah. Guna memory card boleh transfer. Another thing is dia punya ni, dia punya connector wifi, connector lightning connector ni, isu dia benda ni terlalu pendek. Aku harapkan dia boleh design panjang, atau mungkin sebab in the end kalau bila aku sambung dekat phone kan, sekarang tengok phone ni aku pakai without cover. So bayarlah, aku ada buffer berapa banyak je. Normally cover memang takkan cukup. So bila aku pakai tu memang dia tak detect langsung. So aku terpaksa togglekan handphone ni supaya dia boleh connect, sebab aku nak update firmware tu. Update firmware tak boleh pakai wireless. And then another thing is dia punya bateri pun satu masalah. Bateri dia tu bila aku record, depends pada resolution apa. Sebab aku sekarang dah kali kedua aku charge, dia dalam website dia bagi tahu up to 75 minutes untuk full. So bergantung pada jenis resolusi apa yang anda pilih. Tapi aku rasa kalau 4K tu lagi cepat habis lah. So far aku dah charge 2 kali. Yang ni aku charge lebih kurang dalam 40 minit, baru dapat dalam 25% macam tu. So charge lama ya, tak ada fast charging. Tapi fast charging pun bagi aku tak bagus jugalah. Banyak sangat misconception pasal fast charging. And then dia punya usage lah. Tapi kalau kita pakai bateri besar pun dia tak serve the purpose. Sebab
dia DJI model ni, DJI Pocket ni didesign untuk mobility. So kalau bateri besar-besar pun tak guna juga. Probably maybe dia boleh extend sikit dekat dia punya, dia boleh jual extra parts untuk extend, sebab ada penambahbaikan yang boleh dibuat. Do it all handle ni dia tambah lagi capacity bateri kat situ, instead of dia punya modul itself kan, Wi-Fi, Bluetooth tu, yang mana memang bateri consume terlalu tinggi. Sebab kita tak boleh nak off. Misal kata sekarang tengah pakai Wi-Fi, aku tak jumpa lagi features macam mana aku nak off Bluetooth tu manually supaya aku tak turn on semua. Macam bateri handphone juga, kita pun akan turn off Bluetooth bila kita tak pakai, ataupun kita akan put in standby mode. Aku harap adalah feature-feature tu, ataupun maybe aku sendiri tak jumpa lagi features dalam ni. So sekarang aku nak test dia punya wide angle punya view. Okay, yang ni wide angle punya lens ni, ini adalah authorized product, yang mana kalau kita nak tengok dia ada tunjuk emboss. Aku tak tahu kalau nampak ke tak kat kamera ni, dia ada tunjuk apa dekat situ, dia ada tunjuk DJ. Maybe tak berapa nampak kot. Okay, so dia tulis atas tu, dia sebenarnya dia ada juga company lain yang produce lens ni selain daripada DJI tu sendiri. Kita ada Ulanzi, antara yang famous, dia dah buat daripada DJI Pocket. And then dia ada Freewell, yang masih DJI Pocket tu dia cakap Freewell antara lens yang terbaik. Tapi tu pun ada aku jumpa YouTube yang dia cakap ada noise. So terpulang lah so far, sebab salah satu sebab aku memang betul-betul beli kereta combo. Aku tak nak fikir banyak, aku nak semua aksesoris tu dalam satu kotak dan memang dari DJI. So far bila shooting sekarang ni, kamera ni aku letak lebih dekat luckily satu lagi, DJI ni dia compliant dengan aku punya current tripod yang aku beli dekat kedai DIY dalam 20 lebih tu. Memang dia compliance, boleh mounted atas tu, skru dia memang padan dan tak ada masalah. So itu one of the factor lah. Aku tak perlu nak beli combo-combo set dekat Shopee, nak tambah benda-benda. Aku nak pakai satu benda, aku kena tambah benda lain. So aku kena beli gripper dia. So aku rasa cukup lengkap dah kot sekarang. So kita try dulu wide lens dia. Okay, sekarang kita boleh tengok wide lens dia ada penambahbaikan sedikit secara diagonal. Maybe dia akan tambah dalam 15mm dalam footage tu. Itu yang figure yang dia pergambarkan dalam dalam YouTube. So aku rasa itu saja kot, aku dah kat. So sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih dan enjoy the video. Assalamualaikum.